때도 그런 사랑도 없을 테죠. 슬픈 내 삶을 따뜻하게 해준 참 고마운 사람입니다. 그런 그댈 위해서 나의 심장쯤이야 얼마든 아파도 좋은데 사랑이란 그 말은 못해도 먼 곳에서 이렇게 바라만 보아도 모든 걸 줄 수 있어서 사랑할 수 있어서 난 슬퍼도 행복합니다. 나 태어나 처음 가슴 떨리는 이런 사랑도 없을 테죠. 몰래 감추둔 오랜 기억 속에 단 하나의 사랑입니다. 그런 그댈 위해서 아픈 눈물쯤이야 얼마든 참을 수 있는데 사랑이란 그 말은 못해도 먼 곳에서 이렇게 바라만 보아도 모든 걸 줄 수 있어서 사랑할 수 있어서 난 슬퍼도 행복합니다. 아무것도 바라지 않아도 그대 웃어준다면 난 행복할 텐데 사랑은 주는 거니까 그저 주는 거니까 난 슬퍼도 행복합니다. 사랑이란 그 말은 못해도 먼 곳에서 이렇게 바라만 보아도 모든 걸 줄 수 있어서 사랑할 수 있어서 난 슬퍼도 행복합니다. 아무것도 바라지 않아도 그대 웃어준다면 난 행복할 텐데. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kita kembali dalam Catch Up with You Didi dan kali ini edisi wanita hiasan dunia. Masya-Allah, tabarakallah. Bersama dengan Kak Hana kita. Alhamdulillah, kita nak sambung sebenarnya Perbincangan yang perbincangan kita part 2 yang hak tergantung yang hak bulan lepas betul. Patutnya saya kena kata patutnya masa kita starting tadi selepas video tu dia kena letak cuplikan. Cuplikan. Dia kena letak sedutan yang lepas. Baru orang Masya-Allah. tahu apa perbincangan kita nak buat. Ya, Kalau tak kita aiwah. nak recap je, Betul. habis dah balik. Betul, betul. Kalau macam bulan lepas sebenarnya kita nak bincang pasal batasan aurat wanita, tapi Nah. Abang Muhammad Sallallahu kita alaihi wasallam. baru nak sampai kepada kenapa kita nak highlight pentingnya tarbiyah bila bab kita nak nutup aurat ni. Betul. Dan
orang kata apa, betul sungguhlah perbincangan kita yang bulan lepas Aiwa. dengan apa yang terjadi dalam waktu sekarang ni. Betul. Sebab kalau kita tengok kan lately ni ada beberapa isu yang diviralkan oleh orang ramai. Ya. Yalah, kita faham kadang-kadang sebab artis ni menjadi tumpuan orang. Jadi bila kadang-kadang ada isu macam artis tu mungkin dia kembali membuka aurat ke, atau mungkin auratnya tak berapa sempurna ke, dia menjadi lebih banyak bahan bualan. Betul. Kadang-kadang jadi bahan bualan ni jadi benda tak baik. Dia yang jadi cuma, baik. Cuma alhamdulillah kita nak bincang macam kita boleh jadi baik benda betul, ni. itu satu. InsyaAllah. Cuma saya just nak pesan kepada semua, untuk semua orang tahu, saya tak mau menyamakan keadaan. Aiwa. Cuma saya nak bagi tahu di zaman Nabi SAW ada satu perkara yang para sahabat looking forward sebenarnya. Yakni? Iaitu kesalahan yang dilakukan oleh Arab-Arab Badui. Masya Allah. Kenapa dia selalu pinpoint Arab Badui? Sebab Arab Badui adalah jenis Arab yang macam orang panggil Kasar langgak sikit lah. Dia langgak semua benda. Aiwa. Dia langgak semua benda, dia redah semua benda. Jadi bila mereka lakukan satu kesalahan, maka Nabi akan memberikan teguran. So bila Nabi mula memberi teguran di sini bukan Nabi tegur. Teguran di sini maknanya Nabi akan bagi ilmu, Nabi akan bagi tahu, kan lebih baik kalau buat begini. Aku mengetahui satu kaum buat begini, maka sepatutnya mereka buat begini. Jadi benda tu sahabat tak boleh dapat. Sebab apa? Sebab tak ada di kalangan sahabat yang nak buat salah begitu. Masya Allah, satu hikmah yang cukup besar kita boleh belajar. Dengan kesalahan kita boleh belajar yes. benda baru. Sebab Masya itu Allah, saya, itulah hikmah dia ya. Yes, exactly correct. Sebab tu dalam hadis 40 Imam An-Nawawi, Imam Nawawi meletakkan hadis yang ke-16 sebagai salah satu daripada asas kehidupan orang Islam, iaitu la taghdab. Jangan marah. Hari ni kita cenderung untuk marah. Kalau aku tahu lagu ni, aku doa bagi mati kan. Dia marah. Sedangkan apa yang berlaku hari ini dalam kehidupan kita, dia menjadi satu ilmu pada kita. Macam contoh, maafkan saya Kak Ana, maaf pada semua yang menonton, maafkan saya, bukan saya bercadang untuk nak mendoakan atau tidak. Macam proses yang berlaku ni, kita doakan supaya Kak Ana pun sentiasa selamat insya-Allah. Dan insya contoh kalau dengan Kak Ana misalnya, kita tak boleh nak dapat tahu berkaitan hukum hakam orang yang buka aurat dan sebagainya sebab Kak Ana tak buka aurat macam tu. Faham tak? So bila orang lain buat, betul. Kita dapat ilmu. Begitu keadaannya. Ini hukum hakam dia. Ini rupanya batasan aurat dia. Sama. Sebab isu tu akan berlaku perbincangan. Dan we learn best from our mistake. Katalah kan, budak kecil kan. Dia tak tahu ni air panas. Tapi kita kasih dia pegang. Bagi dia pegang. Dia pegang panas tu, tak pegang dia dah. Dia tak pegang dah. Betul. Masya Allah, experience is the best teacher. So sekarang benda tu berlaku dalam masyarakat. Dia macam ni, kalau lah benda tu tak berlaku, baru nak berlaku. Contohnya dia baru nak selak tudung dia baru nak buka. Saya nak buka, contohnya kita kata, hai, jangan buka. Masa tu marah tak apa sebab tak berlaku lagi. Bila benda dah berlaku, kalau benda tu dia akan membawa kepada rentetan yang kurang baik kepada banyak pihak. Selagi orang yang marah, bila disebabkan dia marah, maka Jabatan Agama akan terlibat juga. Bila Jabatan Agama terlibat, Jabatan Hak Asasi Manusia pun akan masuk juga. Jabatan netizen tunggu saja. Nampak tak? So dia akan berlakulah perkara-perkara sebegitu. Tapi sebenarnya Kak Ana, kita tadi mula kita tak baca Fatihah lagi. Rancak berbual tanpa, bukan kita nak menafikan. Tapi just nak recap yang lalu. Dulu. Baik, insyaAllah kita. Jadi marilah sama-sama kita mulakan majlis ilmu kita dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين Ya Allah, tutup dan peliharalah aib kami dan aurat kami sehinggalah kepada waktu di mana
keadaan orang tidak mengira aurat dan sebagainya, masihlah pelihara aurat kami. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masya-Allah, tabarakallah. Saya rasa cukup cantik doa tadi tu sebagai pembuka kepada topik kita, sambungan batasan aurat wanita ni. Subhanallah. Orang duk cakap, dah kenapa nak duk bincang asyik kita je kena attack, asyik orang perempuan je kena attack. Tapi Allah Muhammad untuk pengetahuan semua, catch up with UDD pada setiap minggu kedua hari Selasa dibawakan khas oleh Alia. Tudung yang hak kami pakai ni daripada Alia. Masya-Allah, tabarakallah, begitu matching sekali dengan baju kami pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih. Alia ni antara asbab mungkin ramai juga yang nak menutup aurat, betul, insya-Allah kan. Sebab dia merupakan line hijab yang memaparkan banyak desain-desain yang menarik, yang cantik-cantik, yang masya-Allah walaupun dia fashion tapi masih lagi tetap dalam batasan syariat, insya-Allah. Ada lebih kurang 130 desain untuk anda. Aiwa. Kalau bulan lepas ada offer menarik, tak tahulah bulan ni ada offer menarik ke tak tahu. Tapi anda kena tunggu sampailah kat penghujung sesi majlis ni, insya-Allah. Ya, okey, Ustaz, Allah SWT Ali kan, dia cakap pasal wanita kan, batasan aurat dia ni dia banyak sikit lah kot. Betul nak dibandingkan dengan banyak, lelaki. Itu memang sahih lah. Memang tak dapat nak dinafikan. Sebab apa? Sebab kita ni lebih special, orang tu lebih lagi bertambah sikit dia punya, kata orang, rutin dia tutup aurat tu, masya-Allah. Dan satu lagi, kalau diikutkan pun, ni saya punya bahasa aja ya, maafkan saya ya. Kalau orang perempuan ada husband dia menutup sebahagian besar tubuh badan husband dia tu, dia lebih selesa husband dia begitu kalau dia keluar. Betul tak betul? Betul. Satu orang perempuan, dia ada husband. So kalau husband dia tutup kebanyakan tubuh dia. Macam kita tengok orang yang pakai baju Melayu dengan kain pelikat, jubah, kemeja, disingsingkan sikit lengannya. Itu lebih nampak proper, lebih nampak disenangi oleh isterinya. Tu tara seorang suami. Isteri berasa selesa sekiranya suami dia dapat cover tubuh badan dia yang elok. Ni kan. Sedangkan kita tahu batasan aurat lelaki ni agak sedikit. Tapi sebenarnya kalau nak ikutkan betul-betulnya Puan Kak Ana, batasan lelaki pun bukannya boleh buka sewenang-wenangnya. Cuma kita just nak bagi tahu, kata kita tahulah kata nak tutup yang lelaki ni senang sikit lah kita kata nak banding orang perempuan sebab rambut tak payah tutup dan sebagainya. Cuma kalau begitulah perasaan seorang perempuan, apatah lagi sebagai seorang lelaki yang menjadi qawwam. Yang menjadi pelindung dan juga pemimpin dalam keluarga, masya-Allah. Betul, semalah perumpamaan. Betul. Sama macam perumpamaan gula-gula kan manis. Orang perempuan pun manis. So kalau gula-gula manis tetapi tidak dipakaikan dengan sarung gula-gula, semut mudah hurung. Tapi hak liberal dia tak suka perbincangan yang macam ni. Apalah menyamakan perempuan dengan gula-gula. Dia pun tak suka. Perumpamaan peribahasa. Perumpamaan ni kalau tidak susahlah nak menggambarkan sebab dalam bahasa dia ada ilmu dia. Dia tak boleh ikut kita kalau kita tak dia tak boleh. Itu melambangkan kecerdikan. Sebab hari ini cuba Kak Ana bayangkan di zaman sekarang, walaupun orang kata semua orang makin ramai orang dapat degree PhD, tapi tak ramai orang boleh buat pantun macam orang dulu-dulu. Kita sampai sekarang pun orang mukadimah masih pakai sirih pinang dari Pulau Mutiara, duk pakai hak lama. Google je lah. Kalau apa-apa pun kita masih pakai 2-3 kucing berlari. Apa-apa sikit kalau nak bertunang ke apa ke, kita masih lagi pakai pantun-pantun lama. Mana pantun-pantun baru, teknologi semua baru kan. Itu melambangkan kecerdikan bahasa. Sebab tu kita tak boleh kata tak mau perumpamaan begitu, kenapa nak samakan dengan sama? Dia perumpamaan itu diberikan di atas dasar orang kata apa, kesamaan yang ada. Gula-gula tu manis, bila makan kita ada tenaga. Dia baik untuk otak kita. Gula ni dia bagus untuk otak kita. Begitulah orang perempuan, adanya dia, duduk dia dengan kita tu, kita dapat apa? Isteri cerdik. Di waktu kita buntu dia menunjuk jalan. Masya Allah. Itu lagu mana pula ni, Ustaz? Itu lagu Isteri Cerdik Yang Solehah. Masya Allah. Isteri Cerdik Yang Solehah. Saya ni kalau ada Ustaz Megat sedap sikit nyanyi berdua kan. Hak kembar Ustaz juga. Isteri Cerdik Yang Solehah, penyejuk mata, penawar hati,
penajam fikiran, di rumah dia isteri, di jalanan kawan, di waktu kita buntu dia menunjuk jalan. Itu kan semua ambil daripada kisah Nabi dengan isteri-isteri Nabi semuanya tu. Macam mana ketika Nabi buntu, waktu para sahabat tak mau ikut. Bukan tak mau ikut bahasa dia tu, cuma dalam kesedihan itu diutamakan daripada nak dengar yang Nabi cakap masa tu, iaitu kena halang daripada berumrah. Jadi semua kena balik, kan kena cukup kepala. Nabi suruh cukup, siapa tak mau buat? Jadi Nabi buntu, macam mana nak suruh buat ni? Isteri Nabi menunjukkan jalan kepada Nabi, duduk di tengah-tengah, jangan bercakap satu pun. Nabi Rasulullah buat dulu, insya-Allah semua orang ikut. So Nabi buat, semua orang ikut. Bukannya Nabi tak tahu kata kalau Nabi buat semua orang ikut, tapi buntu tu sampai. Jadi isteri menunjukkan jalan, menajamkan fikiran. Tengok dengan adanya isteri Nabi yang ramai, Nabi memberikan banyak perumpamaan kepada kita. Itu. Lepas tu isteri yang solehah, penyejuk mata. Sebab tu dalam satu hadis itu, seorang perempuan yang baik ni kalau bila suami dia tengok dia tenang, sejuk mata. Itu dia tak semestinya kena cantik yang dalam majalah. Sebab beauty tu on the eye of the beholder. Betul. So kalau dia kecantikan tu subjektif. Yes. Itu satu. Lepas tu apa tadi? Penyejuk mata, penawar hati, ditawarkan kepahitan hati tu. Bila balik rumah ke, bila balik sama juga macam siapa adik-adik yang ada kakak, ada kakak-kakak, adik-adik yang ada kakak, mai je masalah, kakak akan consult dia, beritahu dekat dia. Itulah orang perempuan. Itulah seperti gula-gula tadi tu. Tapi Ustaz, kita bukan nak syarah lagu tu. Betul. Kita nak syarah mengenai batas aurat wanita sikit je. Betul. Macam macam bulan lepas kita dah duk cover dah pentingnya tarbiyah dalam rumah untuk kita beri pendidikan mengenai kenapa tu aurat tu kita kena jaga. Betul. Tu. Alhamdulillah kita dapat cover dah tu. Betul. Sekarang ni kita nak duk cover pula hak 3 benda. Kalau hak perempuan ni, bukan sekat bab pakaian je tu macam jaga aurat, cara percakapannya, mungkin cara berjalannya mungkin. Betul. Semuanya ada seni dia, semuanya ada adab dan akhlak dia, masya-Allah kan. Mengimbau memori saya mendengar jawapan Fadilatul Ustaz Tuan Guru kita almarhum Datuk Harundin. Ketika orang tanya soalan dekat dia, mai soalan dekat dia, dia duduk ceramah, habis ceramah orang tanya soalan. Tuan Guru, saya nak tanya, suara orang perempuan aurat tak? Dia tanya soalan macam tu. Tuan Guru tu, mana boleh aurat? Kalau suara aurat, takkan jururawat bisu. Dia kata lagu tu. Masya-Allah. Sebab berdasarkan, ni cara Tuan Guru jawab, berdasarkan sejarah, isteri-isteri Nabi terlibat dalam membantu ketika perang. Jadi kalau isteri Nabi terlibat ketika perang dalam merawat, macam mana dia nak rawat kalau dia tak bercakap? Jadi kalaulah suara tu aurat, habis jururawat bisu, dia cakap begitu. Suara bukan aurat, dia kata. Sebab aurat dia mesti kena equal dia ialah tutup. Aurat mesti ditutup. So kalau suara aurat, macam mana nak tutup suara? Hana sekarang bercakap pakai suara apa kalau suara aurat? Faham tak? So suara dia kena tutup. So suara orang perempuan bukannya aurat. Dia menjadi tidak dibolehkan apabila dimengada-ngadakan. Boleh je cakap macam ni, betul tak? Kita cakap, Hana cakap, okey Ustaz, bukan kita nak syarah ni, saya ulang baliklah Hana buat tadi. Bukan kita nak syarah yang gula-gula tu. Kita cakap itu kan. Boleh cakap macam tu, tak ada masalah kan? Kita pun, okey betul, kita nak syarah tajuk lain. Tapi cuba bayangkan kalau kita, Ustaz, bukan nak cakap pasal gula-gula. Kan? Benda tu dia jadi. Yang tu yang jadi tak boleh. Itu yang disebut batasan dia. Suara yang tadi tu digunakan sepatutnya untuk suami. Sebab suami yang patut dengar suara tu dan biar dia mengigau dengan suara tu. Okey Ustaz, contohlah orang ni dia bekerja sebagai seorang yang mengalih suara. Alih suara, dia buat suara. Kan dia macam jadi kan kartun Doraemon. Doraemon Doraemon awak macam tu kan. Itu
Macam mana tu? Tu kira tu itu tak kira ada. pekerjaan dia tu macam mana Okey, sah pekerjaan dia tu halal. Disebabkan dia bukannya ubah suara kepada benda yang tak baik. Dia ubah suara. Pertama, suami dia confirm tak mau dengar suara Doraemon. Kita tak tahu. Tak tahu suami dia suka. Kita kata subjektif. Kita tak tahu, Ustaz. Kan mana nak tahu. Tahu suami dia kata, you kat rumah cakap Doraemon saja. Doraemon main sini. Kan? Okay. So, pertama, kebaran kalian secara jujurnya, suami dia tak maulah nak dengar suara Doraemon dia tu. Tapi kalau nak dengar tu apa salahnya, itu satu. Yang kedua, dia bukan mengalih suara kepada benda yang tak baik. Ada aja untuk pengetahuan semua kita di luar sana, ada aja alih suara untuk perkara-perkara yang tak baik di luar negara. Di Malaysia setakat ni alhamdulillah masih dipelihara negara kita daripada mempunyai unsur-unsur yang tidak baik itu. Maksudnya Malaysia ni tak adalah produce program-program yang tidak baik kan. Animasi-animasi yang tidak baik. Alhamdulillah setakat ni kita masih bersyukurlah, semoga Allah pelihara Malaysia dan bersempena dengan hari kemerdekaan ni kita doa supaya Allah merdekakan kita daripada sebarang unsur-unsur yang tidak baik, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. So di luar negara ada, cuma selagi dia tak buat benda begitu, no problem, alihlah suara. Boboiboy pun suara lelaki, Ejen Ali pun suara Boboiboy pun suara perempuan, Ejen Ali pun suara perempuan, Upin Ipin pun suara perempuan kan. Sebab suara lelaki yang tak balik lagi kan, dia tak jadi lagi kan. Jadi tak ada masalah selagi benda macam tu, no problem. Dan asas dia tadi, suara bukan aurat. Kalau aurat dia mesti kena tutup. Lutut aurat kena tutup. Lelaki pusat hingga ke lutut kena tutup. Dia kata kalau di antara pusat dan lutut, kenapa pusat kena tutup juga? Orang cakap macam tu kan, soalan kan. Sebab maafkan saya ya, sebab nanti bila pergi gym kan, bila pergi gym nak angkat kan, pakai baju, katalah baju tu macam singkat ke apa, bila kita angkat nampak pusat. Lepas tu kalau orang kata pergi kan, sekarang kan orang pakai seluar, baju taklah labuh, oversize. Orang selalu pakai baju macam kecil sikit. So kadang-kadang ternampak pusat. So kenapa pusat ni kena tutup juga? Kenapa ni? Kalau disebut oleh ulama simple je. Ustaz Megat betul kan? Ma la yatimul wajibu illa bi fa huwal wajib, betul ya? Untuk mengetahui semua, Ustaz Megat dekat belakang. Kembang Ustaz Noh dekat belakang. Dia ada dekat belakang. Jadi kan, sebab kita nak tutup di antara pusat dengan lutut tu, tapi kita tak boleh nak tutup dengan sempurna, melainkan kena tutup juga pusat tu juga. Kena tutup supaya dapat jaga. Nampak tak? Sampai begitu sekali. Bahasa kita kalau ikut logik lah, maafkan semua ya. Logik ni kena cakap sebab ini orang semua main logik kan. Macam tak logik je. Tapi kan? Ustaz, Allah SWT, saya ingat dengan kata Habib Naufal semalam kan. Saya pergi ke tempat tausiah dia. Habib kata, kita ni kalau dalam nak menuntut ilmu Allah ni kan, bila dia macam imam dengan makmum lah. Imam tu kena iman, makmum kena ilmu. Kalau ilmu yang jadi imam, makmum tu iman, rosak. Betul. Betul. Dia kena percaya, dia kena ada. Logik ni memang Islam tak akan lari daripada logik. Cuma logik kita ni dia macam penimbang. Penimbang tara. Islam tu dia punya penimbang dia terlalu berat. Mana boleh guna penimbang gula nak timbang iman tadi tu? Kan lori, orang ada timbang lori kat jalan kan? Dengan penimbang gula. Takkan lori nak pakai penimbang gula, pecah gula tadi tu. Kita ni penimbang gula. Sebab tu ada banyak benda yang kalau nak timbang, kita tak pandai nak timbang tara. Tu bahasa dia lah, timbang tara. Tu yang pakai timbang tadi tu. So, sama juga. Kalau ikut logiknya, pusat ni, apalah yang terliok sangat, orang nak tengok. Nampak tak? Tapi di tempat yang tak terliok tu pun, disuruh oleh Islam untuk tutup, apatah lagi pada bahagian-bahagian yang terliok kalau kita tengok. Betul. Sebab anggota-anggota tubuh badan manusia ni. Subhanallah kan, saya kita kan Islam satu agama yang cukup cantik dan cukup mulia sebab dia memuliakan kita. Mesti. Subhanallah, dia punya nak menjaga kita punya kemuliaan sebagai manusia jadi khalifah kat bumi ni. Dia kata tutup bagi cantik, bagi sempurna, masya-Allah. Supaya nampak darjat kita ni sebagai khalifah ni tinggi bandingan makhluk lain. Betul. Sebab tu kalau kita tengok Siti Maryam, kalau even di gereja-gereja juga mereka menggambarkan Siti Maryam tak pakai bikini. Betul? Siti Maryam yang duduk, bukan bagi mereka Virgin Mary bahasa dia, maafkan saya. Mereka yang mengamalkan kehidupan sebegitu.
yang menganggap kehidupan orang kata apa pakai pakai dia susah juga zaman sekarang kita sebut orang tak tahu, orang Google pula. Orang yang kahwin ni ilmu dia tu lebih sikit benda-benda macam ni kan. Kena tengok yang bujang-bujang ni kan. Depa yang menganggap perkara itu biasa. Kalau kita kata pakai baju renang dan sebagainya tu benda biasa. Iklan ni penuh je macam saya pergi kat US, saya pergi UK penuh je majalah-majalah tu. Kalau depa yang menganggap begitu pun Siti Mariam, Virgin Mary mereka tetap digambarkan dengan perempuan yang pakai ada tudung siap sekali. Masya Allah. Betul tak? Kan? Betul? Virgin Mary tu kalau kita tengok kat gereja-gereja ada. Mereka tak gambar Virgin Mary pakai pakaian yang mereka gambaran Virgin Mary. Wanita suci. Masya Allah. So bayangkan betapa orang kata manusia menerima itu lambang kesucian. Masya Allah. Dan itulah pakaian wanita-wanita Islam. Keseluruhannya tanpa mengira darjat, pangkat dan kedudukan. Itu dia. Dan syukur kita di sekolah-sekolah kita pun semua saya ingat lagi kawan-kawan saya dulu semuanya tudung-tudung labuh mereka kan. Boleh sekolah rendah pun kan. Semua pakai tudung. Ustaz tahu tak? Saya dulu masa kat sekolah. Walaupun peluh-peluh tu itu cerita lain tu. Walaupun nanti balik kantin. Balik daripada kantin tudung jahanam. Jahanam lagi. Tapi tetap masya-Allah tabarakallah. Kan. Kita bersyukur. Itu tarbiyah. Masya-Allah. Itu tarbiyah. Dia jadi perkara biasa. Di negara kita, masuk sekolah tu perkara biasa you pakai tudung. Dilatih daripada awal, kemudian diperkukuhkan dengan sekolah petang. Ataupun sekolah pagi dulu, lepas tu baru sekolah petang. Macam anak saya kan sekolah petang, dia sekolah pagi, sekolah agama dulu. Itulah diperkasakan dengan sekolah kafar tadi. Kemudian sekolah menengah pun diteruskan juga. Sehinggalah kepada peringkat universiti. Dan untuk pengetahuan semua saja, saya nak bagi tahu. Itulah etika pakaian untuk bekerja di negara kita. Betul tak betul? Betul. Dia bukan boleh pakai ikut suka kan? Pakaian bekerja dan juga masuk di mana-mana institusi atau perkhidmatan kerajaan. Hospital sebenarnya. Tak boleh kita pakai short-short ni sebenarnya. Betul. Mana boleh duk pakai legging-legging masuk. Orang betul tak boleh. Ke. Jangan. Kena pakai yang proper. Masya Allah. Even restoran kita macam restoran yang 5 bintang ke apa pun, kena pakai, kena ada kod etika pemakaian dia. Restoran pun kena ada pemakaian etika dia. Takkanlah benda agama ni pun kita tak boleh nak ikut. Benar lah. So nampak tak kita tengah bawa keluar. Itu semua logik tau. Itu semua logik yang ada hari ni yang orang boleh tengok. Jadi kepada anda semua, perbincangan kita hari ini kita menjurus kepada nak mentarbiah semua orang. Tarbiah dulu. Dia simple ya. Kita bukan nak jadi fatwa. Baiklah, hukumnya berdosa. Kita bukan macam tu. Kita bukan nak cerita pasal dosa pahala. Itu ulama dah cerita dah. Kita baca buku je boleh dapat. Hari ni bagi siapa yang join kita tengok, kita just nak share dengan semua orang bahawa dia memerlukan tarbiah. Okey, tarbiah ni apa? Tarbiyah ni dia daripada perkataan Rob. Masya Allah. Itulah tarbiyah. Root word dia. Subhanallah. Tarbiyah root word dia daripada Rob tadi tu. Bismillah alhamdulillahi rabbil alamin. So Rob itulah datangnya tarbiyah. Tarbiyatun tu mai daripada perkataan Rob. Jadi ada unsur Tuhan. Yes. Menjurus ke arah ketuhanan. Tarbiyah ni dia cenderung ke arah membawa kita dekat dengan Tuhan. Tarbiyah ni dia akan ada segala sifat yang Tuhan bagi kat kita. Apa dia? Tuhan sifat lemah lembut. Tuhan sentiasa bagi kita peluang untuk berubah. Betul tak? Orang kalau kata saya keluar daripada Islam, kita bagi dia 3 kali sekurang-kurangnya. Nampak tak? Ada tempoh. Kan dia cakap dia keluar Islam tu. Mana dia dah terkeluar dah tu. Kenapa bagi tempoh lagi? Siap bagi tempoh pula lagi kepada orang yang buat pengakuan saya berzina misalnya. Islam bagi lagi tempoh kepada dia untuk tarik balik kalau betul-betul kok dia tak waras. Faham tak? So Islam bagi peluang dan masa. Sama juga tarbiyah. Sebab tu siapa yang kita bagi tahu, yang siapa yang bercadang untuk nak tutup aurat, nombor 1 sekiranya environment kurang sihat. Kita tahu environment kita macam mana. Kita tahu keluarga kita macam mana. Kita tengok kakak kita tak tutup aurat, adik kita tak, kita nak tutup aurat, mak kita tak. Jadi keluarga kita belum lagi. Kita nak tutup aurat. So kita kena bear in our mind. Akan ada beberapa perkara. So kalau macam tu, jangan force diri kita over sangat. Sebab takut kita break down. Betul. Benda kan kalau macam even hidrolik punya benda pun kalau kita tekan dia tak boleh pi, jangan push. Kalau kita push dia juga yalah, sama lah macam kita puasa sunat Ustaz. Puasa sunat datang majlis,
kita bukalah kita meraihkan tuan rumah. Betul. Ya, tapi tengok juga kalau puasa sunat tu yang susah nak dapat rugilah. Contohnya puasa Ashura. Tapi kan Ustaz, kalau dah puasa sunat, kita dah puasa kita buka, kita dapat pahala penuh apa? Pahala penuh dengan dapat pahala meraihkan tuan rumah. Betul lah. Tapi sayanglah doa makbul tu. Masya-Allah. Tapi tak ada masalah. Point dia, kita tak kata pun benda tu berdosa atau salah. Maknanya ada dalam agama dan agama memberikan kelonggaran, malah menyediakan ganjaran yang baik juga kepada orang begitu. Nampak tak level tarbiyah tadi tu? Faham tak? Tapi subhanallah kalau kita tengok kan sejarah Nabi Muhammad SAW, sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran tu dan perintah hukum tu diturunkan kepada Nabi Muhammad kan? Kan satu persatu. Dia tak sekaligus, takut orang terkejut. Munajaman dalam bahasa Arab. Jadi tarbiyah kita pun lebih kurang macam tu juga lah approach-nya. Betul. Sama macam Allah mengharamkan arak. Cakap beza semayang. Semayang sekarang turun, sekarang dah semayang. Balik Isra' Mi'raj kan. Sekarang turun, sekarang dah semayang dah. Tapi bila benda yang melibatkan hukum fiqh yang macam ni, Allah bagi peluang dulu. Okey, haramkan arak dari segi arak ni ada baik ada buruk, tapi buruk banyak. Lepas tu nak semayang nanti ada waktunya. Jangan semayang ketika kamu mabuk. Sebelum setengah jam nak semayang tu jangan minum arak. Lepas dah semayang sikit pulanglah. Lepas tu sikit terus baru masuk kepada perbincangannya, iaitu mengharamkan terus arak daripada minum. So dia ada step by step. So kita tengok environment. Kalau keluarga kita semua dah tutup aurat, kita aja yang belum lagi, yang tu kita kena force sikit diri kita. Sebab kalau nak binasa, dah lama keluarga kita binasa. So logik tu kita boleh pakai. So force diri kita dulu untuk pakai terus. Kemudian baru kita mula faham. So step by step tengok hal ehwal kita. Sebab apa? The moment you break down, you pecah you punya keyakinan, Allah nak dapat balik tu. Sebab itu kalau kita tengok orang-orang di keliling baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya ni tak ada lah kata saya ni mahir sejarah, boleh jadi saya cerita ni salah. Hanya sekadar pengetahuan cetek saja yang ada. Kita just nak bagi tahu, kata kita tengok di sekitar Nabi ada varieties of manusia yang ada. Ada orang yang memang Nabi siap, Nabi habaq lagi. Hang jaga Madinah. Hang tak payah turut perang. Faham tak? Nabi meletakkan orang tempat yang sesuai dengan mereka. Dengan para sahabat, siap Nabi lantik lagi. Hang jadi ketua perang. Maknanya confirm hang tak boleh lari mana-mana. Sayyidina Abu Hurairah duduk dengan Nabi 24 jam. Nabi tak kata pun, pilah hang apa semua. Ada pula sahabat yang Nabi kata, okey tak apa, hang begini keadaan hang, buat macam ni, balik pergi tempat hang, serta lagu ni saja, sudah. Faham tak? Benda yang Nabi bagi ikut keadaan. So, mengikut keadaan dan hal ehwal semasa, membaca, bahasa Inggeris kita kata read the environment. So kita membaca environment itu adalah salah satu daripada cabang sunnah Nabi juga. Masya-Allah. Read the room Yalah, untuk mesti. kita tahu macam mana keadaan. Jangan sampai kita burst. Bila burst, sama juga kalau kita nak buat apa benda baik, nak semayang sampai 100 rakaat sehari, betul sehari je semayang. Buat apa? Dia tarbiyah kita slow, step by step. Tapi subhanallah kan, kita ni dalam subhanallah, memang saya rasa rezeki besar kita ni, masyarakat Islam di Malaysia. Saya rasa tarbiyah kita tu cukup banyak. Kalau kita tak belajar tu, kalau kita tak dapat nak perhati tu, maknanya kita tu, orang Indonesia kata bahlul. Maksudnya kita bodoh lah. Maknanya kita ni terlebih-lebihkan ikut ego kita. Berbanding dengan kita nak ikut agama yang Allah perintahkan. Sebab tarbiyah tu dengan ruang tu, environment tu saya rasa dah cukup baik dah sebenarnya. Menggalakkan untuk kita membuat benda yang Allah suruh. Lainlah kalau kita duduk kat Perancis ke, pergi sekolah pakai tudung orang kecam. Pergi India pakai tudung orang kecam. Allah, siap orang tarik orang rugul pula lagi. Ya Allah, itu lain jahatnya. Jadi saya rasa macam satu benda kerugian kita tak ambil peluang ini, sebab kita duduk dalam negara yang memang Masya Allah sangat-sangat kondusif untuk kita beribadah. Okey, yang ni saya hurai berikut apa yang arwah Tuan Guru cerita kat saya. Arwah Datuk Arudin kata, hidayah ni, petunjuk ni Allah bagi banyak. Ini saya hurai, tapi arwah Datuk Arudin cerita pasal membaca Quran. Datuk Arudin hurai, dia kata kalau kita ni kata tak dapat hidayah nak baca Quran lagi,
Quran daripada sebesar-besar Quran sampailah kepada kecil-kecil Quran, daripada seburuk-buruk Quran. Maksud buruk Quran tu maksudnya orang tengok pun tak mau nak baca lah. Sampailah ni bermacam-macam warna. Saya ada gambar KL lah, gambar faham tak? Punya cantik dah macam buku nota yang nak bawa pergi berjalan dah Quran tu. Contoh sahabat, daripada dulu tak ada warna sampai sekarang ada warna. Apalagi yang kata alasan tu tak mau baca. Daripada kita baca sampai robot baca, pensel baca, pen baca. Kita tak payah baca pun dia baca. Daripada ni saya boleh dengar aja, daripada nak baca dengar Quran je sampai dalam khaitam boleh dengar lagi. Macam banyak yang boleh kita. Contoh sama juga macam kita nak tarbiyah dalam nak menutup aurat ya kawan-kawan. Contoh dia macam ni. Kalau nak dengar, saya seorang yang hati lembut, tak boleh dengar orang marah-marah. Masya Allah, ada Ustaz Wadi Anwar, ada Ustaz Habib, ada Habib. Ya Allah, lembut tu kata. Saya tak boleh kalau dengar lelaki tarbiyah saya. Saya kena dengar orang perempuan tarbiyah saya. Masya Allah, ada Ustazah Nur Hafizah Musa, ada Ustazah Asma Harun, ada Ustazah Ispadia, ada Ustazah Dr. Nik Salida, ada banyak ya Allah. Saya tak boleh, hati saya ni keras. Saya kena orang yang garam tu. Masya Allah, kita ada Ustaz Samad, kita ada Ustaz Abdullah Khairi, kita ada Ustaz Azhar Idrus, kita ada saya tak boleh benda-benda ni. Saya suka yang bagi berfikir sikit. Mana boleh duk main cakap ya, otak kita ada mau fikir. Masya Allah, kita ada Ustaz Badli Shah Alauddin, kita ada Ustaz Auni yang boleh mencerita supaya kita berfikir. Macam tu rupanya. Saya tak boleh. Tarbiyah lagu ni semua saya tak suka. Saya jenis hati yang sangat sensitif dan saya nak dengar orang yang membelai saya. Kita ada kanda kita, ayahanda kita Ustaz Zul Ramli. Betul tak? Kita ada Ustaz Muhadir. Ya Allah, Ustaz Muhadir ni. Ya Allah, cakap saya pun tak tahu dia bercakap ke tak sebenarnya. Dia tak dengar suara. Punya nak ajak kita tu sampai tak ni ajak ke apa ni? Kita mana? Ya Allah, ni ajak ke apa ni? Saya tak boleh mengaji macam ni. Saya kena tengok hukum hakam. Saya nak berdasarkan kitab baru jadi. Kita ada Ustaz Syed Qadir Syed Abdul Qadir Al-Jufri kita ada. Kita ada siapa tu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita ada mufti kita yang mengajar di masjid-masjid. Kita ada bekas-bekas mufti yang dipanjangkan umur oleh Allah untuk mengajak kita lagi. Masya Allah. Banyak sangat. Tak mau. Saya ni jenis belajar ikut contoh toladan. Saya mengaji ilmu apa pun dulu sekolah pun saya tak belajar. Saya tengok orang saya boleh tiru. Masya Allah, kita ada kakak-kakak seperti Kak Hana, kita ada seperti Kak apa nama tu, siapa yang di ramai. Diana Amir, Eliza, adiknya Hazwani, kita ada siapa lagi? Orang lama yang pakai tudung ni sekarang ni. Sebut sikit nama, saya nak sebut pun susah, tak tahu. Sekejap isteri saya kata amoy banyak sangat you tahu ni. Masya Allah, ramai yang boleh jadi contoh ikutan. Jadi kalau kata kita jenis nak macam tu, ada juga. Jadi semua jalur pembelajaran tu saya dah highlight dah siapa nama yang ada di situ. Maknanya betul kata Hana tadi, Malaysia ni tarbiyah dia la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, luas sangat. Tinggal kita nak masuk ke pintu je tak ataupun tidak. Yang tu susah. Pintu dah banyak dah. Nak masuk betul. Cakap pasal pintu ni kan ketuk kan. Kan cakap pasal pintu ni kan ketuk kan. Betul. Anak ayam dia nak lahir, kita tak boleh ketuk telur dia tu. Mati dia. Ya, betul. Dia kena ketuk, dia tu ketuk daripada dalam. Bagi pecah kulit telur tu. Betul ya? Betul. Dia kena macam saya berani cakap, jangan duk kata ustaz tahu mana? Ayah aku veteriner Ayam menetas tu aku tengok dengan mata kepala aku sendiri. Macam mana hampa orang kampung-kampung semua tengok kan. Tengok macam mana. Ayam, dia kalau dia nak menetas, dia kena tunggu time dia. Dia jangan kita gerak dia. Dia macam baby lah. Dia tak boleh awal sangat, tak boleh lambat sangat. Dia ada time dia. Bila time dia ialah bila dia sendiri patuk, dia pagut kulit tu sendiri dengan paruh dia. Tok, pecah. InsyaAllah anak ayam tu keluar akan jadi anak ayam yang sihat. So sama juga. Kalaulah kita dah bagi banyak-banyak, luar ni dah mula ketuk, pintu tu dah mula ketuk daripada luar banyak sangat, kita akan breakdown. Dia kena mai daripada dalam kita. Keinginan kita sendiri, semua yang menonton dan semua yang mana dengar, dia kena mai daripada dalam kita. Kita kena ketuk diri kita tu. Pecah ego kita, pecah kita punya kejahilan kita. InsyaAllah kita akan jadi orang yang luar biasa. Masya Allah. Betul ya? Betul. Betul. Masya Allah, ya tabarakallah. Itu dia. Ustaz, saya satu soalan kan. Kalau kita nampak kan memang semuanya tipu lah kalau orang tak ada social media lah.
Zaman lah. Zaman lah ni dah kan tipu semua lah dengan dia ya, kan. nenek pun selfie. Ya, betul kan. Dia Memang main kat masjid. Ya. Ustaz, makcik nak selfie. Serius lah makcik. Makcik nak Kan? selfie. Jadi lagilah wanita ni kadang keinginan mereka ni untuk menunjukkan diri mereka. Itu saya faham sebab saya wanita. Betul. Saya pun memang berdepan dengan godaan seperti itu juga. Orang panggil berlawan, perasaan dalam ni berlawan. Masya Allah, bukan mudah ya Ustaz. Perjuangan. Nak kata orang nak memperbarui niat tu, okey, apa niat hampa post benda ni? Apa? Betul. Macam tu kan. Betul. Kalau kita nampak lah ni, kata tadi Ustaz cakap kan, hak pergi gym tu semua. Memang Masya Allah, memang Islam sangat-sangat menggalakkan kita ni untuk riadah. Baik lelaki maupun perempuan. Betul. Pasal riadah tu sangat-sangat baik. Lagilah Betul. kalau kita buat riadah sunnah kan, macam contoh menunggang kuda ke, Betul. berenang ke, memanah dan sebagainya. Ya Rab. Dan subhanallah, banyak sebenarnya pakaian muslimah ditawarkan dekat luar sana. Betul. Okey, tapi kadang-kadang ada juga walaupun mereka pakai pakaian yang menutup, terkadang mungkin taklah berapa sempurna. Pasal apa, kita nampak kan ada hat ketat situ, hat ketat sini dan dipost-post kat social media. Macam okey, apa komen Ustaz mengenai hal seperti inilah? Okey. Saya nak tanya pasal apa, kita tahu tak salah nak beriadah ni. Betul. Tak salah. Dan mungkin tak salah juga kita nak postkan gambar-gambar kita. Mungkin tergantung pada niat. Masya-Allah, tabarakallah. Tapi kadang-kadang ada setengah baju-baju riadah ni, saya rasa memang tak memenuhi syariat lah. Betul lah. Iyalah, betul lah tu. Pasal nak baju riadah. Mana ada baju riadah dimiliki oleh orang Islam 100%. Yelah, pasal nak riadah pun kan. Begitu. Jadi pandangan Ustaz mengenai baik lelaki maupun perempuan Ustaz. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dia macam ni. Bila kita cerita pasal pakaian, pasal tak tutup aurat, pasal riadah, pasal kesihatan, pasal Allah sayang orang yang badan sihat dan sebagainya. Dia macam ni. Pertama, saya menyeru kepada semua, termasuklah Kak Hana sekali ya. Saya dah sampai masa, ni. Dah sampai masa orang-orang macam Kak Hana dan kawan-kawan yang ada persatuan-persatuan yang kukuh ni, dah sampai masa kot kena buat gym yang sesuai untuk orang perempuan. Kalau dah perempuan saja duduk dalam tu, buatlah apa yang nak buat selagi mana. Orang kata batasan minimum pun buatlah dalam tu, tak ada masalah. Nak zumba ke, nak apa ke, selagi dia tutup dalam tu semua orang perempuan dan suami-suami tak tengok gambar-gambar dalam handphone isteri mereka semua, buatlah yang mana nak buat. Orang kata apa, kalau setakat nak beriadah dalam tu semua orang Islam, maknanya kalau kita kata nak buat yang paling minimum, batasan aurat pun okey lagi lah, masih diberikan ya. Sebab so saya rasa seruan pertama, instead of saya nak kata tuan-tuan nak riadah tutuplah aurat, saya nak seru dulu di zaman sekarang ni, saya nak seru dulu semua rakan-rakan yang ada capacity untuk build persatuan, orang beri kepercayaan macam Kak Hana dan kawan-kawan yang saya sebut tadi lah. Macam siapa tadi, tolong bantu saya, Kak Diana Amir, siapa lagi, Haliza, lepas tu adiknya Hazwani, lepas tu siapa lagi, Lisa Surihani, Lisa, ini semua nama-nama, ni semua nama-nama yang power. Bayangkan kalau you all macam nak build satu Nilofa, itu lagi lah orang kata apa, boleh buat dengan kapasiti keuangan yang ada, tolong bantu buat. Sebab kalau kita, yang lelaki buat ni bagus, yang lelaki kalau buat bagus, macam contoh saya nak menyediakan gym untuk orang perempuan bagus, tapi orang akan, kenapa Ustaz nak sedia gym untuk orang perempuan? Orang kata macam tu lah. Banyak hujaman yang akan ada. Nanti Ustaz hujaman, hujah dan kecaman. Nanti Ustaz ada buat CCTV ke apa? Faham tak? Jadi saya macam jahanam. Sebelum buka lagi saya dah kuburkan dia. Faham tak? Faham. Tapi kalau macam you all yang buka, kita yang ustaz-ustaz ni pun akan sokong juga. Okey, you all pergi kat gym depa ni. Siapa perempuan ni, pergi. Cawangan dia ada begini. So kita menyeru. Sebab sekarang kan orang semua nak buat bisnes dan sebagainya. Buatlah benda yang membantu ni juga. Kesian dekat kawan-kawan kita yang mana nak sihat. Bila kita tak sedia ruang, susah juga kalau kita nak terus kecam. Itu yang pertama. So saya menyeru kepada semua yang ada kapasiti benda tu, buatlah elok-elok. Buahlah cermin sebesar-besar. Orang perempuan kan suka cermin ya. Buah juga angle cermin yang boleh bagi nampak kurus. Yang melekuk sikit. Jadi bila tengok tu, oi kurus. Cantik. So dalam tu you all duduk dalam dewan tu, buat elok-elok. Sebab saya belajar ni masa saya duduk di Mesir. Culture ni, betul Ustaz Pegang?
Masa di Mesir, dia ada satu malam yang akan kumpul orang perempuan aja dalam tu. Oh, Masya Allah. Okay. Macam swimming pool jugalah. Ada macam ni. Kan, saya tak tahu kalau ada negara lain yang pandai enjoy party. Macam orang Mesir? Macam orang Arab. Orang Arab punya enjoy party. Saya belajar daripada mereka lah. Okay. Okey, Ustaz Megat dia duduk kawasan orang-orang yang baik. Berbeza saya. Saya duduk di kawasan, kami punya penempatan budak Melayu yang pertama masa saya pergi tahun 2005 tu. Saya duduk di Saint Teresa. Nama pun Saint Teresa. Orang tahu tempat Kristian dia lah kan. Saya duduk kat situ, rumah Melayu kami first. Saint Teresa tu rumah kami first kat atas tu. Jadi bayangkan kita duduk semua orang Arab yang tak kenal budak Al-Azhar. Bukanlah tak kenal. Dia tak tahu kita budak Melayu ni budak Al-Azhar. Kami duduk. Tengok macam-macam. Subhanallah. Nanti kita adakan satu TikTok khas. Kita cerita je pengalaman kat Mesir macam mana. Kita letak Megat, letak aku satu. Kita dengar Megat dia akan mengaji, dia tunjuk dia pergi mengaji merata dengan Syekh Ali Jumaat. Aku akan cerita di sebalik tabir. Masya Allah. Apa yang berlaku di Sungai Nil. Masya Allah. Itu. Jadi saya nak cerita di sana. Dia ada kenduri kahwin. Malaysia pun ada kenduri kahwin kan? Tapi dia punya kenduri kahwin dia majlis haflah dia, dia akan ada satu malam. Kalau kita panggil bahasa malam berinai. Depa akan ada. So orang perempuan dia, sebab isteri saya pun duduk kat sana. Isteri saya pun attend majlis-majlis macam tu kan. Depa akan buat rambut, buat apa semua dulu. Lepas tu depa tutup semua dengan jubah hitam. Sampai baru mereka buka rumah kita lah. Tapi semua orang perempuan sahaja. Masya Allah. Bagi saya, manusia dia ada keinginan. Yalah, bayangkan Hana dengan kawan-kawan kan pakai sopan semua duduk di dalam majlis, tiba-tiba dengar bunyi lagu kan, contohnya lagu macam Despacito keluar kan. Bau kan kita macam nak gerak-gerak juga, tapi sebab kita muslimah kan, macam Allah ya Allah, sabarnya ya Allah, dalam hati ni dah parti tak tahu macam mana kan. Jadi keinginan tu mesti kita nak luahkan juga. Jadi bila ada ruang yang begitu, dia kan hilang. Jadi dia tak ada lah nak mencari perkara yang tak sepatutnya. Jadi itu cadangan pertama saya. Sebelum nak jawab soalan ni, saya beritahu yang tu dulu. Sebab kat sana bila saya tengok orang Arab macam tu, so orang Arab perempuan, orang lain yang kata mereka tertekan lah apa semua, pakai tutup hitam lah apa semua. Mereka tak ada tertekan apa, enjoy je kita tengok kan. Walaupun mereka pakai, sebab mereka ada waktu-waktu yang memang mereka boleh parti. Bahasa kita macam parti liar. Tapi perempuan saja. Jadi saya suka benda macam tu. Saya suka benda macam tu supaya orang perempuan buat macam tu juga. Bagi lepas juga nak gym nak pakai yang macam perempuan-perempuan gym juga. Ingat hang seorang saya lawa, aku pun boleh lawa juga, tapi tak boleh nak buat. Jadi dia tak tahu buat macam mana. Lah duduk dalam toilet, duduk tangga amat, tunjuk juga ke orang. Tapi kalau ada ruangan, release. Macam mana? Contoh dia macam mana? Kita kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Cuba bayangkan zaman Baghdad dulu. Kan semua dia tak payah Baghdad. Ambil kita semua. Siapa yang nak main depan ni? Assalamualaikum. Saya terror tahu. Saya hafal surah Fatihah. Semua akan gelak kat kita betul. Kami semua pun hafal lah surah Fatihah. Betul tak betul? Betul. Tapi kalau kita habaq, saya hafal 30 juzuk, saya ingat semua. Baru semua orang macam wow, kagum. Sebab tak semua orang boleh buat. Boleh faham? Sama juga kalau dalam tu semua dah memang perempuan yang cantik, semua dah bergaya. Orang pun tak teringin nak tunjuk kat siapa-siapa. Masya Allah. Betul tak? Tabarakallah. Betul. Itu yang pertama. Yang kedua, bila main kepada gym dan sebagainya ni, kita nak bagi tahu satu je. Ni kita cerita ni media sosial. Media sosial ni dia berantu. Hana cuba bayang, cucu Hana tengok video kita ni. You ajak orang lain. Masih Syah Ustaz. Faham tak? You ajak orang lain sekarang ni. Kita duduk cerita kat orang lain. Tengok hujung cerita, cucu kita dapat tengok video kita ni, dia belajar daripada Tok Wan dia. Masa tu entah kita hidup, entah kita mati. Dia tengok, dia belajar tutup aurat. Katalah dia tak tutup, katalah dia ada anak-anak cucu kita yang tak tutup aurat. Dia belajar tutup aurat daripada kita. Wahai, kita dah mati dah. Masya-Allah. Berguna tak video macam ni? Berguna. So kalau benda macam ni berguna, sama juga dengan benda yang tak berguna. Esok bayangkan cucu kita mai tengok, nenek, ni nenek ke dalam legging ni? Allah, nak jawab pun susah. Nenek hantar cucu pergi sekolah agama. Betul nenek nak cakap macam mana? Ni masa zaman nenek jahiliah ni. Faham tak? Susah kan nak cakap? Lepas tu gambar tu bukan situ saja. Berkekalan sampai bila-bila. Takutnya.
Belum kiamat lagi dah rasa macam kiamat kan? Risau. Belum kiamat kita rasa macam dah kiamat dah kan? So jagalah diri elok-elok. Jangan bincang tajuk berdosa sebab benda tu semua orang tahu, semua orang maklum. Semua orang maklum. Pakaian tu semua orang maklum. Sebab tu bukan pakaian budaya kita. Tapi sebab you all nak pakai, nak bersukan. Okay, fine. Sediakan ruangan yang elok. Sediakan kapasiti yang elok. Untuk suami-suami yang mana tahu isteri macam tu. Pertama, bagi nasihat elok-elok. Jangan marah dia. Jangan fight dengan dia. Sebab perempuan memang dalam sejarah tak akan ada yang fight kita menang. Kecuali Johnny Depp. Masya Allah. Itu pun sebab lawyer dia perempuan. Lawyer tu lelaki. Tu kalau. Okay. Dalam sejarah tak ada, hatta Nabi pun dengan isteri Nabi beralah ya, memang tak boleh. Memang itu. Okay. So jangan fight dia. You fight dengan dia daripada duduk pakai macam tu, tengah-tengah halaman rumah dia keluar, dia menari terus dekat situ kan. Jangan dia. Orang perempuan memang panggil dia begitu. So apa yang ada, bagi tahu dia elok-elok. Tunjukkan contoh. Kalau kita yang menyebabkan dia jadi macam tu. So orang selalu kata kan, orang perempuan ni dia cantik bila dia bahagia. Orang perempuan dia tak akan craving benda kalau dia ada dah benda tu di rumah. So kalau kita yang tak sedia benda tu kat dia, so kita kena grab dia balik. Jangan bagi dia sesat. Grab dia balik. Bantu dia. Supaya susah tak? Memang sekarang dah cakap dah tadi. The moment kita break down, nak build balik susah. Retak-retak tu. First cut is the deepest. So kalau first cut is the deepest, habis yang retak-retak jahanam tu, takkan tak deepest pula. Memang akan lagi deep. So sama-sama kita membina wanita kita hari ini supaya mereka melahirkan generasi yang soleh. Saya buat benda ni dengan Hana pun bukan sebab apa? Sebab isu anak-anak saya akan belajar dengan anak-anak tuan-tuan juga. Masya Allah, tabarakallah. Okay? Wallahualam. Masya Allah. Habis. Kita sampai di penghujung rancangan. Ada soalan tu, soalan 2 Ustaz? Tak ada, selesai dah. Selesai dah? Masya Allah. Kita berada di penghujung rancangan dah. Ya ke? Tak ada orang bagi cue pun. Ustaz Mengkat kat belakang duduk diam je. Apa cerita ni? Kita dah berada di penghujung rancangan. Allah, terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Catch Up with UDD. Dan saya nak mengucapkan jutaan terima kasih kepada Kak Hana yang sudi menjadi pemudah cara dalam tajuk ni. Kalau dalam apa yang lepas-lepas kan ada benda yang saya cakap saya tak tengok Kak Hana sebab menjaga, dan hari ini alhamdulillah kita masih lagi boleh terus bincang tajuk-tajuk begini untuk memberi manfaat kepada semua. Sekiranya anda merasakan apa perkongsian kami bermanfaat, tolong share kepada semua sebagai ilmu yang bermanfaat untuk diri kita juga. InsyaAllah. Jazakumullah khair jazak buat Ustaz sebab sudi menjemput Hana untuk sama-sama belajar mengenai ilmu ni. InsyaAllah moga bermanfaat untuk saya juga, peringatan yang baik juga untuk saya dan juga untuk kita semua. Bukan saja untuk wanita yang menyaksikan Catch Up with UDD, tapi untuk orang lelaki yang tengok juga ni. Betul. Sebab tarbiyah ni bukan kat perempuan seorang je. Jangan. Tapi untuk lelaki juga pun sangat-sangat penting. Masya Allah, tabarakallah. Jadi terima kasih banyak-banyak. Harapnya adalah second next pula ya Ustaz? InsyaAllah kita kena jangan sedih tak jumpa saya. Boleh, jangan takut sebab ada pemudah cara, senang sikit. Ada benda yang saya tak boleh nak cakap, anda boleh cakap. Ya, InsyaAllah kalau ada ke depan ni, antara benda yang saya nak kita cerita yang jarang orang cerita, sebab ke depan ni lepas merdeka, kita akan ambil safar. Safar biasanya dia ada cerita sikit-sikit lah macam mana perang-perang dan sebagainya. Tapi saya seronok kalau kita dapat cerita route to Maulid. So bila kita nak route to Maulid, ada satu cerita yang jarang orang cerita, iaitu wanita yang menyambut kelahiran Nabi di dalam rumah Siti Aminah tu. Siapa dia 4 wanita tu? Sebab saya. Dan apa jadi pada keluarga mereka? Mak mereka sambut Nabi lahir. Anak dia jadi macam mana? Ustaz bagi saya goosebumps. Antara benda yang kita nak bincang insya-Allah lepas-lepas ni bersama dengan Kak Ana insya-Allah. Insya-Allah. Terima kasih. Kita jumpa lagi insya-Allah dalam Catch Up di bulan hadapan bersama Alia. Bersama Alia. Terima kasih juga untuk Alia sebab bagi Hana masya-Allah tudung yang sangat-sangat cantik ni. Jazakumullah khair. Bagi Hana tutup aurat dengan sempurna masya-Allah. Terima kasih. Kita jumpa lagi insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 참
그런 사람 또 없을 테죠. 슬픈 내 삶을 따뜻하게 해준 참 고마운 사람입니다. 그런 그댈 위해서 나의 심장쯤이야 얼마든 아파도 좋은데 사랑이란 그 말은 못해도 먼 곳에서 이렇게 바라만 보아도 모든 걸 줄 수 있어서 사랑할 수 있어서 난 슬퍼도 행복합니다. 나 태어나 처음 가슴 떨리는 이런 사랑 또 없을 테죠. 몰래 감추듯 오랜 기억 속에 단 하나의 사랑입니다. 그런 그댈 위해서 아픈 눈물질